esok kita tengok apa pula yang berlaku, sama-sama kita tunggu dan kita ucapkan selamat berangkat Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim ke negara Amerika, negara Uncle Sam untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab beliau untuk membawa menyampaikan ucap pertama suara rakyat kita. Baik, saudara. Tetapi bagaimanapun dalam keadaan begitu saya harus melaporkan. Saya harus melaporkan juga. Ini tindakan politik. Sebelum saya bercerita tentang apa yang berlaku di Parlimen, bagaimana Ketua Pemuda UMNO Negeri Kelantan, saya melihat suntingannya yang dihantar pada saya, iaitu saudara Muhammad Azmawi Fikri. Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani, selaku Ketua Pemuda UMNO Negeri Kelantan. Mula-mula dia kata, dia ucapkan tahniahlah pada kerajaan Negeri Kelantan kerana berjaya meletakkan negeri itu sebagai sebuah negeri yang memiliki ladang musangking terbesar di Malaysia. Cuma katanya saya sedikit hampa apabila mengetahui ladang tersebut bukan milik kerajaan negeri atau mana-mana syarikat milik kerajaan negeri. Ladang tersebut adalah milik sebuah syarikat yang dimiliki sepenuhnya oleh Bukan Bumiputera Kelantan. Itu masalahnya sebenarnya sekarang. Jadi semasa berkempen, kata saudara Muhammad Azmawi, untuk memenangi hati rakyat, pimpinan di Kelantan, itulah warga PAS dia selalu memomokkan kepada rakyat bahawa negeri Kelantan sebuah negeri Melayu dan Melayu akan terancam di bawah penguasaan pihak lain. Tapi apa yang sebenarnya terjadi, katanya. Sedikit saya cuba huraikan dapatan saya kepada rakyat supaya rakyat turut sama boleh berbangga dengan apa yang telah dilakukan oleh kerajaan Kelantan hari ini. Dia kata Sindian Plantation itu merupakan sebuah syarikat yang mengusahakan ladang musangking di tanah tinggi logik di Gua Musang dengan memiliki keluasan sebanyak 9,588 ekar, di mana hampir kesemua ahli lemah pengarahnya adalah Bukan Bumiputera Kelantan dan seorang wakil dari Nevis Capital, syarikat pelaburan yang diasaskan oleh Richard Feiston berpengkalan di Kuala Lumpur, Singapura dan Hong Kong. Jadi pertanyaan Ketua Pemuda di Kelantan itu, dia kata, apakah faedah langsung yang diperolehi oleh kerajaan di Kelantan dari kerjasama ini? Apakah pula faedah yang diterima kepada rakyat Kelantan dari pengiktirafan ladang musangking terbesar di Malaysia? Adakah dengan sedikit bayaran berbaloi untuk kerajaan negeri? Itu persoalan yang dilontarkan oleh Ketua Pemuda, saudara. Dan difahamkan katanya melalui laman web syarikat itu, unjuran perolehan tahunan dari ladang ini kelak akan mencecah sebanyak 1.5 bilion dolar Amerika ataupun 7.037 bilion. Terlalu besar keuntungan yang diperolehi syarikat dengan air mata rakyat Kelantan yang ramai masih tidak memiliki tanah. Malah lebih menyedihkan, jumlah itu melebihi 7 kali ganda peruntukan belanjawan negeri Kelantan untuk setahun, katanya. Jadi amat memalukan, perkara berkaitan pertanian pun kerajaan di Kelantan gagal untuk mengusahakan sendiri. Walaupun peluang sudah ada depan mata. Jadi katanya saya mendapat maklumat sebenarnya bukan satu syarikat saja yang mengusahakan. Katanya ada sebuah lagi syarikat yang mengusahakan ladang Durian Valley di kawasan Pos Simpo. Pos Simpo yang dikontroversi dengan masyarakat orang asli satu ketika dulu. Jadi dalam isu ladang Durian Valley pula, ia melibatkan kawasan seluas 2,200 ekar yang dikatakan melibatkan kawasan yang asalnya adalah kawasan untuk projek tanaman getah kelun. Projek Durian Valley ini pula menjual pokok secara kontrak farming dengan harga RM5,212 untuk satu pokok kepada orang awam. Jadi dia jual satu pokok untuk kontrak farming. Artinya siapa boleh beli pokok tu, apa yang dituai daripada hasil pokok itu milik dia. Tapi satu pokok dijual dengan harga RM5,212 untuk satu pokok. Namun saya pasti orang awam, anak Kelantan, ramai tak mungkin tahu mengenainya. Walaupun pemasaran untuk kontrak farming ini sampai ke Hong Kong, katanya. Jadi, katanya bekas juara badminton dunia, Lee Yong Bu pula dikatakan memiliki hampir 1,440 pokok di Durian Valley. Katanya lah, saudara, bukan kata saya. Kata Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Kelantan. Jadi, kesan alam sekitar dirasai oleh penduduk Gua Musang sendiri. Dan mengalir melalui sungai Kelantan untuk mereka dihilir pula terjejas. Kawasan penanaman durian ini memerlukan jarak antara pokok lebih luas dan tidak seperti tanaman TLC yang ditanam rapat. Kekuatan tanah dari tahakis itu terjejas dengan lebih mudah. Jadi gesaannya, kata selaku Ketua Pemuda UMNO Negeri Kelantan, beliau menggesa rakyat Kelantan yang sudah pun memberikan mandat besar untuk kalian memerintah
maka ia adalah amanah yang berat untuk dipikul untuk menjaga kepentingan rakyat. Janganlah dengan mandat besar ini Kerajaan PAS Kelantan sendiri menjadi raja musang berbulu ayam dengan rakyat. Itu kenyataan Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Kelantan yang menzahirkan rasa kecewa yang amat sangat apabila masalah durian musangking, kebun musangking berita-berita yang tidak dimiliki oleh warga bangsa kita, saudara. Saya bukan resi, saya hanya melaporkan, saudara. Nanya, saudara. Saudara Firdaus, Kik Syak, dia kata, nanya sepokok 5,000 lebih. Gertinya, saudara, dia ada kontrak farming tu, maksudnya dia tanam satu pokok. Bila pokok itu sudah besar, selalunya pokok durian musangking ni rasanya dia dalam 3 tahun dia dah berbuah dah. Jadi satu pokok, itu dia punya. Harganya 5,000. Kalau ada duit, 10,000. Dia ada 2 pokok. Jadi sebab apa? Daripada pokok itu, setiap penghasilan buah itu adalah milik pemiliknya. Sebab adalah syarikat yang menjaga dan sebagainya. Tak tahulah saudara sekarang ni, macam-macam orang nak berniaga. Macam-macam berniaga orang jual. Saudara. Baik, saudara, hari ni kita bercakaplah sikit tentang apa yang berlaku di Parlimen, saudara, hari ni. Sebelum itu saya nak jelaskan juga. Apabila Menteri Perpaduan, iaitu Dato' Aaron Agor Dagang. Dia sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim berucap, mengupas tentang rancangan Malaysia ke-12 ini, dia dah mengingatkan, dia kata, bahawa suhu Dewan Rakyat sekarang ni agak panas apabila soal retorik politik yang menyentuh isu agama dan bangsa seringkali dibangkitkan. Yang ini menyebabkan ramai ahli parlimen saling menuding jari, mendakwa pihak lawan sebagai punca perpecahan dalam kalangan rakyat. Keadaan bertambah kecoh, kata Saudara Dato' Aaron Agor Dagang ni selaku Menteri Perpaduan, apabila beberapa ahli Dewan Rakyat bangkit mencelah dan menyerang pemimpin antara satu sama lain. Jadi katanya keadaan ini apakah mau dibiarkan berterusan? Kerana memang pun sebenarnya, saudara, sepanjang 1 minggu yang lalu, perbincangan sepatutnya terarah kepada penilaian. Saudara. Kerana ia kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12. Dia bukan minta supaya orang bersikap retorik, bercakap soal ini. Bukan. Sewajarnya setiap ahli parlimen membicarakan apa yang harus dilakukan dalam kajian separuh penggal ini. Kerana ini adalah cetusan daripada idea Perdana Menteri terdahulu. Rancangan Malaysia ke-12 ini dibentangkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri waktu dia Perdana Menteri dulu. Semua dah setuju dengan peruntukan sekitar 400 bilion. Dan sekarang ini peringkat kajian. Sepatutnya setiap ahli parlimen menumpukan pemikiran mereka terhadap rancangan Malaysia kedua. Inilah masalahnya. Masing-masing ada agenda sendiri. Saudara, mereka menggunakan platform di parlimen tu sama ada untuk dilihat sebagai champion, sebagai juara dan sebagainya. Sedangkan apa yang sepatut mereka lakukan tidak terlaksana. Itu keadaannya, saudara-saudari. Saya kemudian, saudara, sebab itu saya agak ketawa juga. Sebelum awal petang tadi, sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim bangun memberi pandangan, menggulung, saudara, Menteri Pendidikan, iaitu Padalina, dia kata Kementerian Pendidikan tidak akan sekali-kali menghentikan tumpuan dan perancangan pembinaan serta pembangunan infrastruktur pendidikan di semua negeri. Jadi dia mengaku mungkin ada kelewatan sana sini. Jadi katanya ada kelewatan tapi tidaklah pernah menghentikan pembangunan. Jadi sebab itu dia menyerang, dia menyelar sikap antara ahli parlimen. Katanya kalau nak jadi Yang Berhormat, bertanggungjawablah bila masuk Dewan. Kena pastikan fakta betul. Jangan masuk Dewan merengek-rengek dan memberitahu melalui ESA. ESA itu cakap-cakap saja. Saya dengar itu, saya dengar ini. Akhirnya tak betul apa yang disuarakan. Jadi sebab itulah dalam Dewan Parlimen ni amat penting katanya. Saya lihat walaupun beliau sebagai menteri muda, anak muda yang baru memegang jawatan dalam kerajaan, saya nampak beliau lebih bertanggungjawab dan menegur ahli parlimen yang dah bertahun-tahun dah. Setara, bukan 1 penggal, 2 penggal. Ada yang sampai 5 penggal, 6 penggal jadi wakil rakyat. Pun tak faham peranan mereka sebagai ahli parlimen sekarang.